Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Noni, pensyarah bagi kursus PKES 3063, Kaedah Pengajaran Pendidikan Kesihatan. Saya, Rico Terison Radius, akan membentangkan tugasan 2, iaitu pembentangan RPH. RPH yang telah saya bina ialah RPH untuk Pendidikan Kesihatan tahun 5. Tarikh di dalam RPH ialah pada 2 Mei 2021, iaitu pada hari Rabu, dan masa pula adalah dari jam 7.30 pagi sehingga 8 pagi, iaitu selama 30 minit sahaja. Kelas yang diajar ialah kelas 5 aspirasi, bilangan murid seramai 20 orang dan tajuk pengajaran ialah perhubungan. RPH ini telah dibina berdasarkan standard kandungan DSKP Pendidikan Kesihatan tahun 5, iaitu 5.1 kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan harian, dan sub kandungannya ialah persahabatan yang sihat, manakala standard pembelajaran adalah 5.1.1 memahami ciri-ciri persahabatan yang sihat, dan daripada standard pembelajaran inilah akan dibina objektif pembelajaran yang akan saya terangkan selepas ini. Baiklah, saya teruskan kepada penerangan objektif dan hasil pembelajaran di dalam RPH ini. RPH ini mengandungi 3 jenis objektif, iaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan setiap jenis objektif ini akan mempunyai tiga objektif. Bagi kognitif, iaitu berkaitan dengan proses mental, yang pertama objektif ialah murid dapat menghubungkaitkan lagu Sahabat Selamanya dengan tajuk pembelajaran melalui aktiviti nyanyian dan sesi soal jawab pada set induksi dengan betul. Kedua, murid dapat mengenal pasti ciri-ciri persahabatan yang sihat melalui aktiviti bulatkan yang benar secara berkumpulan pada langkah 1 dengan betul. Yang ketiga, murid dapat memahami ciri-ciri persahabatan yang sihat melalui aktiviti sketsa pada langkah 2 dengan betul. Seterusnya, hasil pembelajaran bagi afektif, iaitu yang berkaitan dengan perasaan. Yang pertama, murid berasa gembira semasa menghubungkaitkan lagu Sahabat Selamanya dengan tajuk pembelajaran melalui aktiviti nyanyian dan sesi soal jawab pada set induksi. Yang kedua, murid berasa yakin semasa mengenal pasti ciri-ciri persahabatan yang sihat melalui aktiviti bulatkan yang benar secara berkumpulan pada langkah 1. Dan yang ketiga, murid berani menunjukkan bahawa mereka memahami ciri-ciri persahabatan yang sihat melalui aktiviti sketsa pada langkah 2. Hasil pembelajaran jenis yang ketiga iaitu psikomotor yang melibatkan pergerakan. Yang pertama, murid dapat melakukan pergerakan bukan lokomotor seperti berdiri sambil bertepuk tangan melalui aktiviti nyanyian pada set induksi. Yang kedua, murid dapat mengembangkan motor halus dengan membulatkan ciri-ciri persahabatan yang sihat menggunakan pensel melalui aktiviti bulatkan yang benar secara berkumpulan pada langkah 1. Dan yang ketiga, murid dapat berdiri dan bergerak di hadapan kelas melalui aktiviti sketsa pada langkah 2. Baik, saya teruskan ke bahagian seterusnya. Pengetahuan sedia ada murid ialah murid mengetahui maksud sahabat dan mempunyai pelbagai pengalaman bersama sahabat. Pentaksiran yang akan dilaksanakan dalam RPH ini ialah secara tugasan berkumpulan, iaitu melalui aktiviti bulatkan yang benar dan aktiviti sketsa. Elemen berentas kurikulum yang diterapkan ialah bahasa dan nilai murni, penerapan nilai pula, persahabatan, kerjasama, rasional dan kasih sayang. Kemahiran berfikir aras tinggi yang diterapkan dalam RPH ini ialah kemahiran mencipta. Penggabung jalinan pula ialah pendidikan moral, kerana ciri-ciri persahabatan yang sihat ini sangat berkait rapat dengan nilai-nilai murni. Strategi utama yang digunakan dalam RPH ini ialah kontekstual, kerana menurut Dewi 1916, murid-murid akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari berlaku di persekitaran mereka. Dan jika kita lihat ciri-ciri persahabatan yang sihat ini berkait rapat dengan murid, kerana setiap murid akan mempunyai sahabat. Maka dengan pengalaman mereka bersama sahabat itu, murid-murid akan dapat mempelajari tajuk pembelajaran ini dengan lebih baik. Dan BBM yang digunakan dalam RPH ini ialah projektor, komputer ribah, pembesar suara, lembaran kerja bulatkan yang benar, dan bintang ganjaran. Saya beralih pula ke bahagian yang paling penting, iaitu langkah pelaksanaan dan pendekatan yang digunakan dalam RPH. Yang pertama sekali ialah set induksi yang dilaksanakan selama 5 minit. Fokus pembelajaran dalam set induksi ialah murid dapat menghubungkaitkan
lagu Sahabat Selamanya dengan tajuk pembelajaran. Dan di dalam slide yang telah dipaparkan, terdapat aktiviti mengikut urutan, contoh soalan dan juga jangkaan jawaban murid. BBM yang digunakan dalam set induksi ialah projektor, komputer riba dan pembesar suara, yaitu untuk menayangkan klip video lagu Sahabat Selamanya. Pendekatan yang digunakan pula ialah deduktif, yaitu guru akan bermula dengan tajuk pembelajaran umum kepada yang lebih spesifik. Misalnya, melalui lagu Sahabat dan guru mengaitkannya dengan ciri-ciri persahabatan yang sihat. Strategi yang digunakan di dalam set induksi ialah berpusatkan guru dan berpusatkan bahan. Berpusatkan guru kerana guru yang mengawal set induksi ini, dan berpusatkan bahan iaitu melalui bahan klip video lagu Sahabat Selamanya. Teknik yang digunakan ialah teknik penyoalan kerana adanya sesi soal jawab untuk murid-murid dapat mengaitkan tajuk pembelajaran dengan lagu Sahabat Selamanya. Kemahiran berfikir pula ialah kemahiran menghubung kait kerana dalam set induksi ini tujuannya adalah untuk murid dapat menghubung kaitkan lagu dengan tajuk pembelajaran. IMK yang diterapkan pula ialah bahasa dan juga nilai murni. Bahasa dilihat apabila murid dapat menggunakan bahasa mengikut laras bahasa yang sesuai dan bahasa yang santun ketika menjawab soalan guru, dan nilai murni iaitu murid-murid berkelakuan baik semasa set induksi. Dan elemen 6K yang diterapkan dalam set induksi ialah komunikasi kerana wujudnya komunikasi dua hala apabila guru dan murid bersoal jawab. Baik, saya teruskan kepada langkah 1 yang dilaksanakan selama 8 minit. Fokus pembelajaran dalam langkah ini ialah murid dapat mengenal pasti ciri-ciri persahabatan yang sihat, dan tujuan pelaksanaan langkah ini adalah untuk mencapai objektif kedua pembelajaran, iaitu objektif dari segi kognitif. Dan berdasarkan slide, terdapat aktiviti yang telah disusun mengikut urutan. BBM yang digunakan dalam langkah 1 ini ialah lembaran kerja, bulatkan yang benar, projektor, komputer riba, dan bintang ganjaran. Strategi yang digunakan dalam langkah 1 ialah berpusatkan murid dan juga berpusatkan bahan. Berpusatkan murid kerana murid yang akan melaksanakan aktivitas 1 ini, iaitu aktiviti bulatkan yang benar secara berkumpulan berdasarkan lembaran kerja yang diberikan. Berpusatkan bahan pula ialah daripada bahan itu sendiri, iaitu lembaran kerja bulatkan yang benar. Kemahiran berfikir yang diterapkan dalam langkah 1 ini ialah membuat keputusan kerana murid akan membuat keputusan untuk memilih jawapan yang paling tepat dalam lembaran kerja yang diberikan. Kecerdasan pelbagai yang diterapkan ialah interpersonal dan juga intrapersonal. Interpersonal ialah satu penggalakan hubungan antara murid dengan murid, manakala intrapersonal ialah sesuatu yang menggalakkan murid memahami pemikiran dan juga perasaan mereka melalui aktiviti bulatkan yang benar secara berkumpulan ini. Dan elemen 6K yang diterapkan ialah komunikasi dan juga kolaboratif. Komunikasi berlaku apabila murid berkomunikasi dalam kumpulan mereka untuk memilih jawapan, dan kolaboratif itu berlaku secara tidak langsung apabila murid-murid berkolaboratif dalam kumpulan untuk membulatkan ciri-ciri persahabatan yang sihat dengan betul. Bagi langkah 2 yang dilaksanakan selama 12 menit, fokus pembelajaran dalam langkah 2 ialah murid dapat memahami ciri-ciri persahabatan yang sihat, dan berdasarkan fokus pembelajaran ini, ia akan mencapai objektif pembelajaran kognitif yang ketiga. Dan dalam slide yang dipaparkan, telah ditunjukkan aktiviti yang dilaksanakan mengikut urutan. BBM yang digunakan dalam langkah 2 ialah projektor dan komputer riba. Strategi yang digunakan di dalam langkah 2 ialah berpusatkan murid dan berpusatkan aktiviti. Berpusatkan murid kerana di dalam langkah 2 ini, murid-murid akan melakukan aktiviti itu, iaitu aktiviti sketsa, dan berpusatkan aktiviti adalah dari aktiviti yang dijalankan itu sendiri, iaitu aktiviti sketsa. Teknik yang digunakan dalam langkah 2 ialah perbincangan dan sumbang saran. Mengapa? Kerana dalam aktiviti sketsa ini, murid-murid akan berbincang dahulu dalam kumpulan apakah jalan penceritaan mereka
dan apakah ciri-ciri persahabatan sihat yang ingin dimasukkan di dalam sketsa mereka. Maka akan berlakunya perbincangan sesama ahli kumpulan, berlakunya pertukaran pendapat dan membina idea baru yang lebih bernas. Pembelajaran abad ke-21 yang diterapkan pula ialah sketsa dan juga pembelajaran kooperatif. Kenapa sketsa dipilih di dalam langkah 2? Kerana melalui aktiviti sketsa, guru dapat mengukur sama ada murid dapat memahami tajuk pembelajaran atau tidak. Kerana jika murid berjaya menghasilkan satu sketsa yang mengandungi ciri-ciri persahabatan yang sihat, maka itu bermakna murid memahami tajuk pembelajaran, iaitu ciri-ciri persahabatan yang sihat. Manakala pembelajaran kooperatif pula berlaku apabila murid-murid dalam satu kumpulan akan bekerja sama untuk mempersiapkan ataupun mereka jalan cerita yang mengandungi ciri-ciri persahabatan yang sihat. Bagi kemahiran berfikir pula, kemahiran berfikir yang berlaku dalam langkah 2 ialah menjana idea, kerana murid-murid akan menjana idea mereka untuk menghasilkan jalan penceritaan mereka dan juga memasukkan ciri-ciri persahabatan yang sihat. Dan kemahiran berfikir aras tinggi pula ialah mencipta, kerana murid-murid akan digalakkan untuk mencipta satu penceritaan berdasarkan idea asli mereka sendiri, iaitu mencipta satu sketsa, dan dalam sketsa itu perlulah mengandungi ciri-ciri persahabatan yang sihat yang secara tidak langsung akan mencapai objektif pembelajaran. Kecerdasan pelbagai yang diterapkan pula ialah intrapersonal dan juga interpersonal. Ini telah saya terangkan sebentar tadi, iaitu intrapersonal berkaitan dengan memahami pemikiran dan perasaan diri sendiri, manakala interpersonal ialah menggalakkan perhubungan antara seorang individu dengan individu yang lain. Elemen 6K yang diterapkan ialah komunikasi dan kolaboratif. Komunikasi ini akan berlaku dalam kumpulan ketika murid melaksanakan perbincangan tentang persiapan sketsa mereka, dan kolaboratif juga berlaku secara serentak semasa komunikasi kerana murid-murid akan bekerja sama untuk menjayakan idea mereka itu dan berkolaboratif untuk mempersembahkan sketsa mereka seperti yang dirancang. Elemen merentas kurikulum pula yang diterapkan dalam langkah 2 ialah nilai murni dan juga bahasa. Nilai murni yang dapat dilihat ialah nilai murni kerjasama, kerana murid-murid akan bekerjasama dalam kumpulan. Kerana tanpa kerjasama tidak mungkin murid akan dapat menghasilkan satu sketsa dengan baik. Dan IMK bahasa pula dapat dilihat apabila murid-murid menggunakan bahasa yang sesuai ketika menyampaikan persembahan sketsa, di samping menggunakan bahasa yang sopan yang menepati tajuk pembelajaran, iaitu ciri-ciri persahabatan yang sihat. Yang terakhir sekali ialah bahagian penutup yang dilaksanakan selama 5 minit. Dalam bahagian ini, guru dan murid akan membuat rumusan tentang tajuk pembelajaran yang telah dipelajari, dan guru juga mengambil kesempatan untuk memberikan pujian dan juga nasihat kepada murid-murid. Dan kemahiran berfikir yang diterapkan dalam bahagian penutup ialah kemahiran merumus, kerana guru dan murid akan merumuskan tajuk pembelajaran yang telah dipelajari. Berikut merupakan rujukan yang telah dirujuk sepanjang menghasilkan RPH ini. Baiklah, secara kesimpulannya, dalam pembinaan RPH ini, kita haruslah merujuk DSKP subjek yang ingin diajar dan juga merujuk standard kandungan dan juga standard pembelajaran sebelum membina objektif pembelajaran. Selain itu, pendekatan, strategi, kaedah dan teknik yang ingin diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran juga haruslah sesuai dengan tahap murid. Penyediaan bahan dan juga penyediaan aktiviti juga haruslah sesuai agar setiap objektif yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik oleh guru, dan murid-murid pula dapat menguasai tajuk pembelajaran yang diajar pada hari tersebut.
Sampai di sini saja pembentangan RPH daripada saya. Saya memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan juga kesilapan tutur kata sepanjang saya membentangkan RPH ini. Sekian, terima kasih.